Salam sejahtera semua, saya Dr. Mohad Rizal. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenali satu organ yang amat penting, tetapi sering kita abaikan, yaitu buah pinggang kita. Tahukah Anda bahwa buah pinggang Anda tidak menunjukkan sebarang kesakitan? Dan itu mungkin salah satu hakikat yang paling berbahaya tentang kesehatan kita. Tidak seperti perut yang sering bertindak balas apabila kita salah makan, atau lutut yang sering memberi amaran apabila kita terlalu banyak menggunakannya, buah pinggang pula bekerja secara senyap walaupun sedang mengalami kerosakan. Kadangkala, buah pinggang mungkin telah merosot sehingga 90%, tetapi Anda masih tidak merasakan apa-apa yang luar biasa. Dan apabila gejala pertama mula muncul, selalunya sudah terlambat untuk memulihkannya. Pada masa ini, berjuta-juta orang masih menjalani kehidupan seperti biasa tanpa menyadari bahwa penapis dalaman badan mereka sendiri semakin hampir ke penghujungnya. Apa yang membimbangkan bukan sahaja kesenyapan buah pinggang, tetapi hakikatnya kita sendiri sedang mempercepatkan proses kemerosotan buah pinggang tanpa disadari. Terdapat jenis rakun senyap yang sangat berleluasa sehingga kan Anda mungkin tanpa sengaja telah membawanya masuk ke dalam rumah pada minggu ini. Tinggal lagu kecil yang kelihatan tidak berbahaya itu sedang perlahan-lahan menjejaskan keupayaan badan Anda untuk menyingkirkan toksin setiap hari. Dan inilah titik yang paling sensitif. Racun nomor 1 adalah sesuatu yang kebanyakan kita gunakan setiap hari dengan perasaan selamat. Padahal sebenarnya ia sedang merosakkan kesehatan kita sedikit demi sedikit. Hari ini saya bukan datang untuk menakutkan Anda, tetapi saya datang untuk memberikan Anda panduan penjagaan buah pinggang, sesuatu yang tidak diberikan oleh badan kita sejak lahir. Saya telah bertemu dengan ramai pesakit yang terpaksa menjalani dialisis disebabkan oleh punca-punca yang sebenarnya boleh dielakkan sepenahnya jika sahaja mereka mengetahui maklumat ini 5 atau 10 tahun lebih awal. Dalam beberapa menit akan datang, saya berjanji Anda akan mengenali forto musuh senyap yang sedang menyerang buah pinggang Anda dan cara untuk menggantikannya dengan mudah tanpa perlu berdiet secara ketat. Hanya dengan perubahan kecil, Anda boleh membantu buah pinggang Anda berehat dengan secukupnya. Apabila Anda selesai menonton klip ini, Anda akan mempunyai satu plan tindakan yang mudah di tangan untuk melindungi kesehatan Anda sendiri dan mengelak daripada tergolong dalam statistik yang menakutkan itu. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk komen nombor sutu atau perkataan suka, karena itulah sokongan paling mesra untuk pasukan kami. Dan jangan lupa tekan butang suka, langgan, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Untuk kita memahami skala sebenar masalah ini, kita perlu kembali dan mengenali organ yang rapuh tetapi hebat ini dengan lebih baik terlebih dahulu. Karena tanpa pengetahuan, kita tidak akan dapat berwaspada, dan tanpa pemahaman, kita mungkin tanpa sengaja telah mencederakannya. Semoga kata-kata ini sampai kepada sesiapa sahaja yang mungkin memerlukannya pada masa ini. Dan jika Anda merasakan kata-kata kecil ini, mungkin dapat membantu seseorang yang Anda sayangi, sila kongsikannya dengan ikhlas, karena kadangkala perkongsian kecil boleh mengubah kesehatan seluruh keluarga. Tahukah Anda bahwa buah pinggang Anda hanya sebesar genggaman tangan, tetapi terpaksa bekerja dengan sangat gigih? Ia menapis semua darah di dalam badan kira-kira 40 kali sehari. Tugasnya adalah untuk menapis toksin, menjaga keseimbangan cekair dalam badan, dan mengawal tekanan darah agar normal. Tetapi apa yang mengejutkan ialah buah pinggang kita sangat kuat, sehingga kan kekuatan ini pula menjadi kelemahannya, karena ia tidak pernah meminta bantuan walaupun hampir kehabisan tenaga. Di dalam setiap buah pinggang terdapat kira-kira 1 juta unit penapis kecil yang dipanggil nefron. Bayangkan setiap nefron adalah seperti satu titik kerja kecil yang tidak pernah letih dan tidak pernah berehat. Dan apabila ia mati akibat kerja berlebihan atau dai cederakan berulang kali, ia akan hilang selama-lamanya. Tiada pertumbuhan semula, tidak seperti kulit yang boleh pulih atau hati yang boleh memulih sedikit. Apabila nefron mati, ia adalah ungkapan selamat tinggal yang kekal. Cuba bayangkan buah pinggang Anda seperti penapis kopi yang sangat halus. Jika kita hanya menyuang air bersih ke dalamnya, ia akan bertahan seumur hidup tanpa sebarang kerosakan. Tetapi jika kita perlahan-lahan menuang lumpur minyak terpakai atau serpihan batu kecil ke dalamnya setiap hari, jaringan halus itu akan tersumbat dan akhirnya terkoyak akibat tekanan.
Inilah yang sedang kita lakukan kepada buah pinggang kita sendiri tanpa disadari. Racun senyap yang akan saya bincangkan hari ini diibaratkan seperti lumpur dan batu yang kita paksa, lalu melalui penapis yang direka hanya untuk cek air bersih. Dan ada satu lagi perkara yang tidak dapat dielakkan, yaitu usia. Bermula dari umur 40 tahun ke atas, fungsi buah pinggang akan berkurangan kira-kira 1% setiap tahun. Ini adalah proses semula jadi badan. Tetapi jika kita menjaga buah pinggang dengan baik, penurunan ini tidak akan menjejaskan kehidupan seharian kita dengan ketara. Apa yang menakjubkan ialah buah pinggang manusia direka untuk boleh digunakan selama lebih 100 atau bahkan 100 sempun tahun, asalkan kita melayannya dengan hormat. Masalah akan bermula apabila kita menggabungkan kehilangan semula jadi ini dengan tabiat merosakkan kesehatan yang kita lakukan berulang kali setiap hari. Jika selain daripada kehilangan 1% setahun mengikut usia, Anda juga kehilangan tambahan 3 atau 4% lagi akibat racun-racun senyap ini setiap tahun, kiraan detik akan bermula dengan lebih cepat dan menakutkan. Anda mungkin baru berumur 60 atau 65 tahun, tetapi buah pinggang Anda berfungsi seperti orang berumur 90 tahun dan mungkin akan memasuki fasa yang memerlukan dialisis atau pemindahan buah pinggang lebih awal daripada yang sepatutnya. Perkara yang paling menakutkan ialah ramai orang mempunyai buah pinggang yang telah rosak lebih 40,50%, tetapi masih berasa normal, hanya sedikit letih dan tidak menyadarinya. Kadang-kala, ujian darah tahunan pun mungkin masih tidak menunjukkan sebarang kelainan, sehinggalah penyakit itu memasuki peringkat yang teruk. Oleh itu, pencegahan proaktif bukanlah sesuatu yang boleh ditunggu lagi, terutamanya jika Anda berumur lebih 50 tahun atau mempunyai ahli keluarga yang pernah menghidap penyakit berkaitan buah pinggang. Jangan biarkan perkara ini berlaku kepada Anda hanya kerana kekurangan pengetahuan. Saya mahu Anda terus menonton sehingga akhir klip ini kerana di bahagian akhir, saya akan mendedahkan kesilapan paling serius nombor 1 dalam senarai kita, yang mungkin sedang merosakkan buah pinggang Anda secara senyap-senyap pada masa ini tanpa Anda sedari. Kita akan memulakan kiraan detik dari racun senyap yang sering tidak disedari orang sehinggalah kepada racun yang paling berbahaya. Dan racun di tangga ke-4 ialah gaya hidup sedentari atau duduk terlalu lama. Bunyinya pelik bukan? Siapa sangka duduk diam boleh menjadi racun. Tetapi bagi buah pinggang Anda, ini adalah kenyataan yang mutlak. Hari ini, ramai di antara kita menghabiskan berjam-jam di hadapan skrin televisyen, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, atau berehat terlalu lama di atas sofa. Tingkah laku yang kurang bergerak ini menyebabkan peredaran darah menjadi tidak normal. Padahal, buah pinggang kita memerlukan aliran darah yang stabil dan kuat untuk menjalankan tugasnya menapis toksin dengan berkesan. Apabila Anda duduk terlalu lama, darah akan mengalir lebih perlahan dan berkumpul di bahagian kaki. Tekanan darah akan meningkat sedikit untuk mengimbanginya, yang bermakna buah pinggang Anda akan menerima kurang oksigen dan nutrien, menyebabkan keupayaan fungsinya menurun secara perlahan-lahan. Bayangkan ini dengan mudah. Peredaran darah yang baik diibaratkan seperti sebatang sungai besar yang boleh membersihkan kotorannya sendiri. Manakala darah yang mengalir perlahan dan bertakung pula seperti lopak air yang tenang yang menjadi tempat pengumpulan enapan dan bahan buangan, dan buah pinggang Anda juga begitu. Tetapi berita baiknya ialah kita boleh mencegah racun jenis ini dengan sangat mudah dan tanpa sebarang kos. Anda hanya perlu menetapkan satu peraturan mudah untuk diri sendiri. Bagi setiap 60 minit Anda duduk, bangun dan regangkan badan selama kira-kira 5 menit. 5 menit itu tidak perlu berlari, tidak perlu bersenam berat. Cukup sekadar berjalan-jalan di dalam rumah, melakukan regangan ringan atau berjalan setempat. Hanya 5 menit, tetapi 5 menit ini akan membantu merangsang sistem peredaran darah untuk kembali langkar, membawa oksigen dan nutrien kembali untuk menyuburkan buah pinggang Anda sepenuhnya agar ia dapat berfungsi dengan kuat dan kekal bersama Anda untuk bertahun-tahun lagi. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada racun di tangga ke-3. Sesuatu yang ramai orang simpan di dalam kabinet ubat mereka tanpa berfikir panjang, seolah-olah ia adalah barangan rumah yang selamat dan tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya ia amat berbahaya untuk buah pinggang Anda.
Saya sedang bercakap tentang obat anti radang bukan steroid atau yang dikenali sebagai NSAID seperti ibuprofen, diclofenac, dan naproxen. Obat-obatan ini sangat bagus jika hanya diambil sekali-sekala untuk kesakitan akut. Tetapi masalah besarnya ialah ramai orang mengambilnya secara berkala, seperti gula-gula. Makan setiap hari, setiap kali sakit belakang, sakit sendi, atau sakit lutut, tanpa menyadari bahwa buah pinggang mereka sedang dipaksa untuk merosot setiap hari. Mekanisme obat ini merosakkan buah pinggang sangatlah jelas. Untuk melegakan keradangan pada sendi, obat-obatan ini akan mengecutkan saluran darah. Tetapi masalahnya, ia bukan sahaja mengecutkan saluran darah di tempat yang sakit, ia juga mengecutkan saluran darah yang membekalkan darah ke buah pinggang. Cuba, bayangkan saluran darah ke buah pinggang seperti hose air yang menyiram tanaman di taman Anda. Jika Anda memijak hose itu, tekanan air akan serta-merta menjadi lemah. Jika Anda hanya memijak hose itu sehari dalam sebulan, tanaman masih boleh bertahan. Tetapi jika Anda memijaknya setiap hari, minggu demi minggu, terutamanya untuk melegakan kesakitan kronik tanpa henti, tanaman itu dalam kes ini, tisu buah pinggang Anda akan mula layu dan mati secara perlahan-lahan tanpa Anda sadari. Ini adalah salah satu punca utama mengapa ramai pesakit datang berjumpa dokter dengan keadaan kegagalan buah pinggang, sedangkan mereka hanya ingin melegakan sakit belakang buat sementara waktu. Nasihat yang jelas untuk perkara ini ialah jika Anda perlu menggunakan obat ini, sila dapatkan nasihat dokter atau ahli farmasi terlebih dahulu setiap kali. Jangan gunakannya secara berterusan tanpa nasihat. Kerana setiap kali saluran darah dikekatkan, buah pinggang menerima kurang oksigen dan nutrien, tidak dapat berfungsi sepenuhnya, dan akan terus merosot. Sama seperti perbandingan antara sungai yang luas yang boleh membersihkan sisa buangannya sendiri, dengan lopa air bertakung yang penuh dengan enapan dan kotoran buah pinggang, Anda juga memerlukan peredaran yang baik. Jika kandungan ini membuatkan Anda mula sadar bahwa perkara yang dekat dengan kita juga boleh menjadi racun, saya menjemput Anda untuk menulis komen Anda di bawah. Berapa kerapkah Anda mengambil obat ini? Adakah Anda tahu sebelum ini bahwa ia boleh merosakkan buah pinggang? Pengalaman Anda mungkin menjadi satu amaran penting untuk ramai orang lain. Seterusnya, kita akan beralih kepada ancaman senyap yang terdapat di hampir setiap isi rumah. Rakun di tangga ke-2, yaitu sodium tersembunyi. Saya menggunakan perkataan tersembunyi kerana musuh utama ini bukan sahaja garam yang diletakkan di atas meja makan kita, tetapi ia bersembunyi di dalam pelbagai makanan yang diproses, yang ditambah oleh industri makanan secara licik untuk menjadikan makanan tahan lebih lama dan rasanya lebih sedap. Contohnya, mie segera, sausage, kiu pati, serbuk sup, malah sesetengah jenis roti atau biskut yang tidak berasa masin pun mempunyai kandungan sodium yang tinggi secara mengejutkan. Buah pinggang kita sangat bijak. Ia boleh menapis dan mengawal jumlah garam dengan agak baik, tetapi ia juga mempunyai hadnya. Jika kita mengambil terlalu banyak sodium tanpa disedari untuk jangka masa yang lama, ia akan menyebabkan paras garam dalam darah meningkat secara berterusan. Apabila terdapat terlalu banyak sodium dalam aliran darah, ia akan bertindak seperti magnet yang menarik lebih banyak air ke dalam saluran darah, menyebabkan isi padu darah meningkat. Dan itulah titik permulaan tekanan darah tinggi. Coba pikirkan tentang penapis kopi tadi. Jika kita meningkatkan tekanan air untuk melaluinya dengan harapan dapat menapis lebih cepat, akhirnya kertas itu akan mudah terkoyak, bukan? Di dalam badan kita, nefron dalam buah pinggang berfungsi seperti penapis itu. Apabila tekanan dalam saluran darah semakin meningkat akibat sodium yang berlebihan, ia seperti menyembur air dengan kuat ke atas kertas itu berulang kali, sehingga tisu itu rosak secara kekal. Penjahat-penjahat ini sering bersembunyi di dalam kabinet dapur kita. Perkara yang kita biasa dan makan secara berkala tanpa berfikir panjang seperti mie segera, sausage, bebola daging, ham, serta pelbagai makanan diproses yang lain. Cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan mula menjadi detektif label setiap kali Anda membeli bela. Jika Anda melihat makanan itu mempunyai sodium lebih daripada 400 mg setiap hidangan, anggaplah ia sebagai isyarat amaran merah.
Pilihan lain yang menarik ialah beralih daripada serbuk perasa segera kepada rempah ratus semula, jadi seperti daun, selasih, kunyit, lada, hitam, bawang putih, dan bawang merah tanpa garam tambahan. Pada mulanya mungkin terasa janggal, tetapi apabila badan sudah terbiasa, lidah kita akan dapat menghargai rasa semula jadi dengan lebih jelas. Dan percayalah, buah pinggang Anda akan sangat berterima kasih atas perubahan kecil ini. Sekarang kita sampai kepada racun di tangga K. 1. Penyebab utama yang merosakkan buah pinggang secara senyap dan berterusan, yaitu gula dan karbohidrat yang diproses. Ramai yang mungkin berpikir bahwa garam adalah musuh nomor 1 buah pinggang, tetapi pada hakikatnya gula menyebabkan kerosakan yang lebih mendalam dan lebih teruk. Ini karena ia adalah punca langsung kepada 2 penyakit kronik yang paling banyak merenggut nyawa buah pinggang rakyat Malaysia, yaitu diabetes jenis 2 dan tekanan darah tinggi. Apabila kita makan makanan manis, minum minuman berkarbonat, jus dalam kotak, atau makanan yang penuh dengan karbohidrat diproses seperti roti putih, kek, dan biskut, sistem pencernaan kita akan menukarnya menjadi glukosa dengan sangat cepat, seolah-olah menuang gula terus ke dalam aliran darah. Akibatnya, darah akan menjadi pekat dan likat, seperti sirap yang mengalir perlahan di dalam pipe yang sempit. Dan apabila darah yang pekat ini mengalir masuk ke dalam buah pinggang, ia terpaksa menapis dengan daya yang lebih tinggi berkali-kali ganda. Penapisan yang dipercepatkan ini bukan sahaja meletihkan, tetapi ia juga menyebabkan hentaman mekanikal dan keradangan pada peringkat sel yang merosakkan nefron, yaitu unit penapis kecil buah pinggang, sedikit demi sedikit sehingga ia mula kehilangan kecekapan tanpa disedari. Dan jika tidak dihentikan, suatu hari nanti Anda mungkin mendapati diri Anda terpaksa menjalani dialisis tanpa peluang untuk berpatah balik. Itu belum lagi berakhir. Apabila paras gula dalam darah tinggi, insulin akan dirembeskan pada tahap yang sangat tinggi, dan insulin ini akan memberi isyarat kepada badan untuk menyimpan lebih banyak sodium dan air di dalam aliran darah, menjadi pendorong kepada peningkatan tekanan darah secara berganda. Disinilah gula dan garam menjadi pasangan pemusnah buah pinggang yang lebih dahsyat daripada yang disangka. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, gula diibaratkan seperti ombak yang menghempas tebing, manakala garam pula diibaratkan seperti air yang meresap ke dalam tanah sepanjang hari dan malam. Jika Anda tidak menghentikan tingkah laku ini sekarang, suatu hari nanti, buah pinggang yang pernah sihat akan menjadi seperti tebing yang runtuh, tidak akan kembali seperti sedia kala. Oleh itu, jika Anda ingin melindungi buah pinggang Anda dengan serius, mengurangkan gula adalah langkah yang paling penting dan harus dimulakan dari titik yang paling mudah dan paling cepat nampak hasilnya, yaitu berhenti minum semua jenis minuman manis. Sama ada teh bui mutiara, kopi ais, jus dalam kotak, atau air krisantimum yang penuh dengan gula. Sebabnya ialah gula dalam bentuk cekair akan memasuki aliran darah dengan sangat cepat, sepantas tsunami yang melanda buah pinggang Anda tanpa sebarang perisai. Jika Anda beralih kepada minum air kosong, air mineral dengan irisan lemon, atau teh tanpa gula, Anda akan mula melihat perubahan dalam beberapa hari sahaja. Rasa lebih segar, tekanan darah menurun, dan beban kerja buah pinggang menjadi lebih ringan dengan ketara. Selain itu, dari segi makanan, kurangkan karbohidrat diproses dalam kehidupan seharian secara beransur-ansur dan beralihlah kepada beras perang, beras herba, bijirin penuh, kacang pis, kacang merah, atau sayur-sayuran segar yang tinggi serat. Kumpulan makanan ini akan melepaskan tenaga secara perlahan, membantu melambatkan penyerapan glukosa, dan menghalang paras gula dalam darah daripada melonjak secara mendadak. Buah pinggang Anda mungkin tidak bersuara, tetapi ia merasai setiap kali Anda membuat perubahan kecil di dalam pinggan makanan Anda. Jika Anda bermula hari ini, ia masih belum terlambat. Buah pinggang Anda akan terasa ringan, selesa, dan berterima kasih kepada Anda sejak suapan pertama yang Anda ambil. Sebelum mengakhiri klip ini, saya ingin memberikan satu amaran perubatan yang sangat penting untuk semua. Jika Anda telah didiagnosis dengan penyakit buah pinggang kronik, sila jangan ubah tabiat pemakanan Anda secara mendadak hanya kerana menonton klip ini. Walaupun niat Anda baik, perubahan tanpa mengetahui had-had khusus untuk diri Anda mungkin boleh memburukkan lagi keadaan buah pinggang tanpa disedari.
Perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa berunding dengan dokter pakar buah pinggang atau pakar nefrologi Anda terlebih dahulu. Ini adalah untuk memastikan apa yang Anda lakukan adalah cara penjagaan buah pinggang yang betul-betul sesuai. Pada peringkat kegagalan buah pinggang yang lanjut, makanan yang baik seperti pisang atau avokado yang kaya dengan kalium pun boleh menjadi berbahaya karena badan kita tidak lagi mampu menapis mineral berlebihan ini daripada darah seperti dahulu. Pengambilan kalium yang tinggi boleh menyebabkan degupan jantung tidak teratur atau berhenti dalam kes yang teruk. Anda memerlukan nasihat pribadi daripada dokter Anda sahaja untuk keselamatan maksimum dan untuk penjagaan yang sesuai dengan keadaan badan Anda pada masa itu. Saya mahu semua orang cuba memerhatikan badan Anda dengan teliti. Jika Anda mendapati air kencing Anda sangat berbuih seperti buih bir atau mengalami bengkak pada betis dan kaki tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan sama sekali. Ini mungkin isyarat bantuan pertama daripada buah pinggang Anda. Tidak berbuat apa-apa boleh menyebabkan Anda kehilangan peluang untuk pulih. Segeralah berjumpa dokter untuk ujian darah dan air kencing. Kerana hanya dengan ujian mudah selama beberapa menit, ia boleh memberitahu sejauh mana kekuatan buah pinggang Anda atau pada tahap mana kemerosotan telah bermula. Dan berita baiknya ialah buah pinggang adalah organ yang sangat kuat. Walaupun sesetengah nefron telah rosak, jika kita memberinya peluang untuk berehat dan mengurangkan bebannya dengan mengelakkan pon racun berbahaya yang dibincangkan hari ini, kita masih boleh mengekalkan nefron yang tinggal untuk berfungsi dengan cekap untuk bertahun-tahun lagi. Sesetengah orang mampu mengekalkan tahap fungsi buah pinggang mereka tanpa perlu melalui proses dialisis sama sekali, yang merupakan peluang penting untuk mengekalkan kualiti hidup yang baik. Jangan tunggu sehingga keputusan ujian menunjukkan kelainan baru mula menjaga diri. Kerana pencegahan yang sebenar bermula hari ini dari hidangan makanan Anda yang seterusnya, dari bangun berjalan berbanding duduk lama, dari minum air bersih berbanding air manis. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi ia adalah kuasa senyap dan berterusan yang boleh mengubah nasib buah pinggang Anda dalam jangka panjang. Dan saya mahu Anda ingat bahawa ramai orang yang Anda sayangi masih mengambil fok rakun ini setiap hari tanpa disedari. Hantarkan klip ini kepada mereka, sama ada dalam kumpulan WhatsApp keluarga atau kepada rakan yang Anda prihatin. Satu perkongsian mungkin boleh menyelamatkan nyawa buah pinggang seseorang. Jangan pandang rendah nilai pengetahuan kecil ini kerana ia mungkin boleh mengubah hidup seseorang secara drastik. Akhir sekali, terima kasih setulusnya kerana bersama saya sehingga akhir klip ini. Semoga Anda dan keluarga sentiasa sehat, berwaspada dan berazam untuk menjaga diri secara berterusan.